Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim. Al-hayyul qayyum allazi la yamutu wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lana. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat sama-sama dalam pengajian hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi 'ulumihi wa ja'alana minal mukhlishin bi qiraatih. Jadi sampai pada hadis yang ke-33 daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'ta an-nasu bi da'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Hadithun hasan rawahu al-Baihaqi wa ghairuhu hakaza wa ba'dahu fi as-sahihain. Jadi Rasulullah SAW bersabda, jikalau manusia diberikan dengan semata-mata dakwaan mereka, nescaya manusia akan mendakwa, membuat dakwaan bahawa harta yang ada pada seseorang yang lain adalah hak miliknya, dan menuntut darah, maksudnya menuntut qisas daripada orang lain dengan semata-mata dakwaan. Jadi Rasulullah berkata, lakinil bayyinatu, tetapi sesiapa yang nak membuat pendakwaan, dia hendaklah mendatangkan bukti, saksi. Wal yaminu 'ala man ankar, dan sesiapa yang mengingkari dakwaan di atas dirinya, maka dia tadi bersumpah menolak segala yang didakwa ke atas dirinya. Dan hadis tersebut ialah hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan perawi yang lain. Jadi perawi hadis tadi kita baca syarahnya, kitab Jawahir Lu'lu'iyah. Jadi perawi ialah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan kita dah bincangkan sebelum ni tentang riwayat hidup Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, kalau diberikan manusia dengan semata-mata dakwaan mereka tanpa mendatangkan saksi di hadapan hakim di dalam mahkamah, nescaya ramai manusia akan menuntut secara palsu harta manusia lain dan menuntut qisas di atas orang yang lain. Maka Rasulullah SAW berkata, penyelesaiannya ialah hendaklah sesiapa yang mendakwa sesuatu hak yang berada, harta yang berada di tangan orang lain, apabila dia mendakwa harta tersebut ialah hartanya, maka dia hendaklah mendatangkan al-bayyinah. Jadi al-bayyinah tadi dimaksudkan dengan ialah saksi, dua orang saksi yang adil bersaksi di hadapan hakim bahawa dia ialah pemilik harta tersebut. Wal yaminu 'ala man ankar, sesiapa yang apabila pihak pendakwa tidak berjaya membawa saksi dan orang yang didakwa tadi mengingkari, maka cara untuk dia melepaskan dirinya ialah dengan bersumpah. Mana qadi akan menuntut dia tadi bersumpah, dia bersumpah dengan nama Allah bahawa harta yang berada di tangannya ialah hak miliknya. Tetapi sekiranya dia tadi enggan bersumpah, maksudnya ada orang walaupun dia berada di pihak yang benar, tapi dia tak suka bersumpah menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan dirinya. Jadi sekiranya dia enggan bersumpah, maka sumpah tersebut dikembalikan kepada orang yang mendakwa. Maka orang mendakwa tadi boleh bersumpah. Sekiranya dia tadi bersumpah, maka dia berhak mendapat apa yang dia dakwa dengan sebab sumpah tersebut. Jadi dalam syarah dia katakan, hendaklah seseorang tadi sangat memelihara diri daripada bersumpah dengan sumpahan yang palsu ataupun menjadi saksi yang palsu. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyatakan banyak, atau Nabi Muhammad SAW telah menyatakan banyak siksaan ataupun ancaman terhadap orang yang menggunakan
sumpahan yang palsu ataupun saksi palsu. Antara ni ialah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengambil hak seseorang muslim dengan sumpah yang palsu, maka Allah Ta'ala akan mewajibkan dia masuk ke dalam neraka, dan Allah Ta'ala akan mengharamkan ke atasnya syurga. Maka ditanya, wahai Rasulullah SAW, adakah seseorang tidak akan masuk ke dalam neraka apabila dia bersumpah dengan sumpah yang palsu atau membawa saksi palsu tadi? Wa in kana syai'an yasiran, walaupun yang dia sumpah tadi itu ialah barang yang amat sedikit, RM1 ke 50 sen ke, qala, maka bersabda Rasulullah SAW, sekalipun barang yang disumpah secara palsu tadi itu qadiban min arakin, walaupun dia tadi satu batang kayu daripada kayu arak yang kita buat bersugi tadi. Dan antaranya ialah sabda Nabi SAW, siapa yang menjadi saksi palsu, maka kedua tapak kakinya tidak akan dapat melintas sirat mustaqim. Sirat, titian sirat tadi, sehinggalah dia tadi masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, tidakkah kamu ingin dan aku khabarkan kepada kamu dengan dosa yang paling besar? Baginda SAW mengulang perkataan tersebut 3 kali. Maka kami berkata, bahkan wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah berkata, dosa yang paling besar ialah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dan mendurhakai kedua ibu bapa. Kemudian Nabi berkata, ketahuilah bahawa sesungguhnya antara dosa yang paling besar tadi ialah dakwaan yang palsu, menjadi saksi yang palsu. Maka sentiasa Nabi ulang, menjadi saksi yang palsu, membuat dakwaan yang palsu, sehinggalah sahabat-sahabat berkata, laitahu sakata. Dia kata, kami amat berharap agar Nabi tadi berhenti ulang ni, kerana mereka amat kesian melihat Nabi mengulang dan mereka risau Nabi tidak akan kepenatan. Maksud Nabi ulang tu nak bagi tahu betapa pentingnya perkara tersebut. Maksud perkara itulah yang akan dilanggar di akhir zaman ni. Maksudnya manusia sanggup menipu untuk mendapatkan sesuatu harta yang bukan hak miliknya. Dan dalam syarah ni nyatakan juga, wajib juga kita tadi mengelakkan memberikan rasuah ataupun mengambil rasuah. Sesungguhnya telah datang dalam hadis Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala melaknat orang yang memberi rasuah dan orang mengambil rasuah dan orang yang menguruskan antara kedua-duanya. Dan ta'arif rasuah ialah perkara yang diberikan kepada qadi yang jahat untuk menghukum dengan perkara yang tidak benar, ataupun untuk menghalangnya daripada menghukumkan perkara yang benar. Jadi dalam syarah ni nyatakan satu kisah. Sesungguhnya qadi di zaman Bani Israel pada satu ketika tadi ialah ramai 3 orang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutuskan satu malaikat untuk menguji mereka. Maka apabila malaikat tadi dia datang, dia mendapati seorang lelaki yang sedang mengambil air untuk memberi minum kepada lembu betina yang dia miliki. Dan di belakang lembu betina tadi ada seekor anak lembu. Jadi malaikat tadi, dengan izin Allah dan kehendak Allah, malaikat tadi memanggil anak lembu tadi, dan anak lembu tadi mengikut kuda yang ditunggang oleh malaikat tadi. Asalnya anak lembu tadi berada di belakang ibunya, maksud lembu betina. Tapi apa malaikat tadi panggil, maka anak lembu tadi mengikut kuda pula. Kemudian mereka berdua tadi bergaduh. Kata anak lembu tadi aku punya, orang ni kata anak lembu tadi aku punya. Kedua-dua mereka tadi bergaduh dan pergi kepada qadi. Maka kedua-dua mereka pergi kepada qadi yang pertama. Maka malaikat tadi untuk menguji qadi yang pertama memberikan kepadanya satu mutiara yang bernilai amat tinggi. Dan dia berkata, dalam kamu menghukum bahawa sesungguhnya anak lembu tadi hak milikku. Jadi qadi tadi bertanya, macam mana aku nak buat helah tadi? Dia kata, kita keluarkan 3 binatang tadi, kuda, lembu betina, ibu dan anak tadi. Sekiranya anak tadi mengikut kuda, maka anak tadi hak milikku. Maka apabila mereka buat ujian tersebut, maka kita dapati daripada awal tadi anak lembu tadi dia akan mengikut kuda tadi. Jadi qadi yang pertama menghukum kan anak lembu tadi ialah bagi orang yang memiliki kuda, kerana diberikan rasuah. Kemudian kedua-dua mereka pergi pula kepada qadi yang kedua.
Maka qadi yang kedua menghukumkan sama seperti itu dan mengambil mutiara tadi sebagai rasuah. Kemudian mereka sampai kepada qadi yang ketiga. Maka qadi yang ketiga tadi, malaikat datang nak memberikan kepada satu mutiara. Dan malaikat tadi berkata, hendaklah kamu menghukumkan antara kami berdua. Maka qadi yang bertiga tadi berkata, aku ialah seorang lelaki yang didatangi darah haid. Maka malaikat tadi berkata, subhanallah, adakah orang lelaki boleh didatangi dengan darah haid? Maka qadi tadi berkata, subhanallah, adakah kuda yang kamu tunggang tadi boleh melahirkan anak lembu pula yang betina? Maka maksudnya qadi tidak memberitahu, kamu tidak berhak menuntut anak lembu tadi sebab anak lembu mestilah dimiliki oleh ibu yang lembu juga. Maka dengan jawapan tersebut, maka qadi yang ketiga menghukumkan anak lembu tadi kepada orang yang memiliki lembu betina. Dan itu kisah bagaimana malaikat datang menguji. Dan kisah ni sebagaimana dia berlaku di zaman Bani Israel, dia akan berlaku juga di zaman kita tadi. Itu faedah mengapa penulis memberitahu. Jadi ada orang yang datang kepada kita berupa manusia, tapi dia sebenarnya ialah malaikat yang nak menguji keimanan kita, amanah, kejujuran kita dalam sesuatu kerja yang sedang kita buat. Dan dalam syarah dinyatakan bahawa sesungguhnya hukum, maksud cara menjatuhkan hukuman di zaman Sayyidina Ibrahim AS, Nabi Ibrahim dengan menggunakan api. Orang yang berada di pihak yang benar akan memasukkan tangannya ke dalam api, dan api tadi tidak akan membakar tangannya. Adapun orang yang mendakwa dengan palsu, batil tadi, apabila dia masukkan tangannya ke dalam api, maka api tidak akan membakarnya. Maka terzahirlah orang yang benar dengan orang yang menipu. Dan hukum di zaman Nabi Musa AS dengan tongkat Nabi Musa AS, maka orang yang berada di pihak yang benar, tongkat tadi akan diam, tidak bergerak. Tetapi di pihak yang batil tadi, tongkat tadi akan bergoncang. Dan hukum dijatuhkan di zaman Sayyidina Sulaiman AS dengan angin. Maka angin tadi akan tenang bagi pihak yang benar, dan angin tadi akan mengangkat pihak yang salah tadi dan menempasnya ke bumi. Dan hukum di zaman Zulkarnain dengan air. Maka apabila seseorang, orang yang benar tadi duduk di atas air, maka air tidak akan beku. Dan apabila dia duduk di atas, maka orang yang batil, yang mendakwa dengan palsu tadi duduk di atas air tadi, maka air tadi akan menjadi cair. Dan hukum di zaman Nabi Daud AS dengan satu rantai yang Allah Ta'ala turunkan daripada langit di batu yang besar di Baitul Maqdis. Maka sesiapa yang mempunyai permasalahan akan datang kepada rantai tersebut. Siapa yang berada di pihak yang benar, maka dia boleh mencapai rantai itu dan boleh memegangnya dengan tangannya. Dan sekiranya tidak, macam mana dia usaha nak capai pun, dia tak boleh mencapai rantai tersebut. Maka berkebetulan berlaku satu kisah. Seorang lelaki menyimpan satu barang mutiara amanah di sisi kawannya. Kemudian dia dah simpan mutiara tadi bersama dengan kawannya, maka dia pun musafir satu tempoh masa yang panjang. Kemudian apabila dia balik, dia minta, tolong serahkan semula mutiara kepadaku. Kawannya mengingkari. Kawannya kata tak ada. Maka dia berkata, mari kita pergi kepada rantai dan kita melihat kebenaran, siapakah dari kalangan kita yang berada di pihak yang benar. Maka kawannya yang cuba mengambil mutiara tadi dengan batil tadi, dia ada satu tongkat dan dia tebuk satu lubang di atas bahagian tongkat tersebut, dan dia letakkan mutiara di dalam lubang di atas tongkat tadi. Kemudian apabila mereka pergi, dan dia tutuplah dengan elok supaya tak nampak. Kemudian apabila mereka tadi sampai kepada rantai tadi, dia ambil tongkat tadi, dia bagi kepada kawan dia yang asal tuan kepada mutiara tadi. Dia kata, tolong pegangkan tongkat ni, aku nak pergi capai rantai tadi. Jadi apabila kawan dia tadi ambil tongkat tersebut, maka dia pun pergi kepada rantai dan dia berkata, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya kamu mengetahui mutiara yang disimpan di sisiku tadi telah aku beri kepada orang yang tuan dia tadi. Maksudnya dia memang bagi betul, tapi dia bahagi itu dalam tongkat dan tuan dia tak perasan pun. Jadi dengan sebab dia sememangnya dah memberi, maka apabila dia cuba memegang rantai tersebut, maka tangannya boleh mencapainya.
Maka tuan kepada mutiara tadi amat hairan. Dia kata, macam mana pula orang ni boleh mencapai, padahal orang ni sememangnya ialah orang yang cuba menipu, mengambil mutiara tersebut. Maka manusia maka dengan sebab peristiwa tadi, manusia berkata bahawa rantai tadi tidak dapat membezakan lagi dah antara orang yang zalim dan orang yang dizalimi. Maka apabila mereka kembali semula daripada Nabi Daud alaihissalam, maka orang tadi mengambil semula tongkatnya, dan apabila besok pagi Nabi Daud alaihissalam melihat rantai tadi telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bermula daripada zaman Nabi Daud alaihissalam, maka sesiapa yang mendakwa perlu mendatangkan 2 orang saksi, dan siapa yang mengingkari perlu bersumpah mengingkari dakwaan tersebut. Jadi hadis ni merujuk kepada salah satu kurniaan atau salah satu hukum yang Allah telah syariatkan semenjak daripada zaman Nabi Daud alaihissalam dan dikekalkan di zaman Nabi Muhammad sehingga ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai penutupnya, diriwayatkan satu cerita seorang lelaki masuk ke satu kawasan yang dah ditinggalkan, perumahan yang dah ditinggalkan. Maka tiba-tiba dia mendapati seorang manusia dibunuh. Maka apabila manusia, orang lain, orang kampung datang, mendapati dia bersama-sama dengan orang yang dibunuh tadi itu, maka mereka menuduh dia tadi, kamulah yang membunuh orang ini. Dan mereka berkata, kami mendapati kamu bersama-sama dengan orang yang dibunuh. Maka apabila mereka menangkapnya dan membawanya untuk tadi dipancung kepalanya, maka dia kata, sabar-sabar, dia kata, aku mohon agar aku nak sembahyang 2 rakaat. Dan apabila selesai saja dia sembahyang 2 rakaat, dia berkata dalam hatinya, dia berdoa, wahai Allah Subhanahu wa taala, Engkau melarang kami daripada menyembunyikan saksi, penyaksian. Maksudnya kalau kita menyaksikan sesuatu perkara, kita mengetahui pihak yang hak dan pihak yang batil, maka kita kena menjadi saksi, menyampaikan kebenaran tersebut. Jadi orang ni kata, wahai Allah, kamu melarang manusia menyembunyikan saksi, dan aku tidak mempunyai saksi bahawa aku tidak membunuh orang ini melainkan kamu, wahai Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, lihatlah kepada kelemahanku dan tidak daya upayaku. Maka apabila dia bercakap macam itu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tiba-tiba keluar dari kalangan orang yang hadir tadi seorang lelaki. Dan lelaki tadi berkata, lepaskan orang tersebut, akulah sebenarnya yang membunuh. Maka mereka berkata kepada orang tadi, apa sebab kamu tiba-tiba mengaku kamu yang membunuh? Dia berkata, sesungguhnya aku mendengar suara di dalam diriku berkata, wahai manusia, sesungguhnya orang yang dituduh tadi telah menuntut daripada kami agar kami menjadi saksi kepadanya. Sekiranya kamu mengaku, nescaya kami akan merahmati kamu. Sekiranya tidak, kami akan membuka keaiban kamu dan kami akan menzahirkan kamulah sebenarnya pembunuh. Jadi apabila suara itu bercakap dalam diri dia, kata, maka aku tak boleh lagi nak mengelak, melainkan mengaku bahawa akulah orang yang membunuhnya. Maka apabila berlaku keadaan sedemikian, maka anak kepada orang yang dibunuh, apabila dia melihat situasi tersebut, kan, orang tadi berdoa memohon daripada Allah, dan pembunuh sendiri telah mengaku dia tadi membunuh, maka anak kepada orang yang dibunuh berkata, qad afautu 'anil qatil, sesungguhnya aku telah memaafkan orang yang membunuh tersebut. Jadi maksudnya nak bagi tahu, apabila kita tidak mempunyai saksi, maka kita mohonlah daripada Allah Subhanahu wa taala bantuan. Dan sebagai penutupnya, penulis berkata, hikmat kenapakah 2 orang saksi perlu didatangkan oleh pendakwa, orang yang mendakwa, dan semata-mata sumpah diwajibkan ke atas orang yang mengingkari. Kerana orang yang mendakwa tadi, dia berada di pihak yang lemah. Maksudnya dia mendakwa harta yang berada di tangan orang lain. Jadi memanglah pihak dia lemah sebab harta tu tak berada di tangan dia. Jadi maka dia tadi yang mendakwa, dalam keadaan dia tadi amat lemah, maka dia dituntut saksi yang amat kuat. Dia dituntut bukti yang amat kuat, iaitu 2 orang saksi ataupun seumpamanya. Adapun orang yang mengingkari tadi, dia berada di pihak yang kuat sebab harta tu memang berada di tangan dia. Jadi disebabkan dia tadi berada di pihak yang selamat, maka dia tadi dituntut dengan saksi atau bukti yang lemah, iaitu semata-mata sumpah dengan lidah, dia dah boleh melepaskan dirinya. Maka hujah yang amat kuat, iaitu 2 orang saksi, diletakkan di pihak yang lemah, pendakwa yang lemah, untuk mengimbangi kekuatan orang yang berada
orangnya harta berada di tangannya dengan semata-mata bersumpah saja. Jadi sampai di situ habislah syarahan kepada hadis yang ke-33 tadi. Maka penulis sebagai penutupnya berkata, sesungguhnya hadis yang sedang kita baca ini satu kaedah yang amat agung di dalam agama Islam. Dan ulama berkata hadis inilah yang diistilahkan sebagai faslul khitab, yang dikurniakan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Dan hadis inilah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi radhiyallahu anhu. Jadi sebahagiannya diriwayatkan dalam Sahihain Bukhari dan Muslim. Jadi sampai situ kita berhenti dahulu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman, memberikan kepada kita sifat amanah dan kejujuran dalam kita tadi bermuamalat. Apabila kita urus niaga, akan menguruskan kewangan dan seumpamanya. Moga-moga Allah Ta'ala memelihara umat Islam. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisa'il muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.